jaga. Ya. Ana tahu tak? Ikan apa? Kat rumah Danny tu, Danny bela ikan gupi. Gupi. Ikan gapi lah. Mana ada ikan gupi? Yelah memang gapi, tapi Danny namakan ikan tu ikan gupi. Ikan tu mahal tau. RM1 seekor. Bukanlah yang RM1 seekor. Jiran sebelah rumah, dia kan bela ikan koi tau. Dia orang import daripada Jepun kalau tak silap. Ikan tu lagi mahal. Anak ikan dia 100 ekor. Itu pun mahal. Ya ke? Kalau tak percaya kita tanya token kedai ni. Betul. Ada brands? Ada brand? Yes. Tu rasa token dia lah tu. Ya ke? Ini token kedai tak? Kawan saya, dia bagi tu ke saya. Ikan koi tu harga dia hampir mencecas beratus-ratus ringgit. Betul ke? Betul. Dah cakap dah. Tak percaya lagi. Memang mahal harganya. Tapi lagi ada yang mahal di Malaysia. Ikan dari Ikan Malaysia lagi mahal? ikan arowana dari Malaysia. Ikan arowana, ikan yang besar emas. Taklah. Ikan kurang kelisa itulah. dah ni. Oh, kelisa. Kelisa. Kat sini ada tak? Kat sini ada? Ada tak? Saya jual kecil lah, tapi nak kena pergi KLCC nak tengok besar ni. KCC? Ada apa KCC? Ada trofe sana. Aku pe. Sekarang ni saya berada di KL Convention Center di mana di sini berlakunya Aquafair Malaysia 2010. Untuk pengetahuan anda semua, kat dalam ni kita nak jumpa dengan peniaga-peniaga yang boleh membantu perusahaan sendiri dan juga boleh menjanakan ekonomi negara. Kita kat sini nak jumpa Mr. Don. Dia ni sedang berusaha untuk menjadi pengeluar ikan arowana terbesar di dunia. Mr. Dong? No. Assalamualaikum. The Don ke? Mat Don. Mat Don. Mat Don. Sebenarnya kita orang nak tanya tentang perusahaan ikan arowana yang Encik Ahmad bin Don majukan ni. Boleh cerita sikit tak? Kalau you nak lebih cerita panjang, lebih maklumat tentang ikan ni daripada A sampai Z, boleh cerita. Siapa Jom, kita pergi tempat lah. Jom lah. Hai, bertemu lagi dalam rancangan Agro Eksplorasi. Dalam episod minggu ini, Agro Eksplorasi akan membawa anda ke Bukit Merah untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi cara pembiakan ikan arowana ini. Untuk sampai ke kawasan ternakan ikan arowana Encik Ahmad bin Don atau lebih mesra dengan panggilan Encik Mat Don, kami melalui pinggir Tasik Bukit Merah. Pemandangannya, sungguh indah. Tanah yang subur ini pusaka milik kita, anugerah Maha Kuasa, tersimpan sejuta rahsia. Mak, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. So, macam mana perjalanan? Okey. Boleh tahan juga daripada Kuala Lumpur ke sini mengambil masa lebih kurang 3 jam setengah lah. 3 jam setengah. Jom, saya dah tak sabar ni nak tengok ni. Okey, baik. Mat bermula dalam arowana ni pada tahun Tahun 75 kan saya dah bela. Pada masa tu harga dia baru lebih kurang dalam RM12. RM12. Seekor. macam sekarang ni mencecah harga beratus-ratus atau beribu. Beribu kan? Ribu lah. Ribu. Kalau yang wild yang dia, dia punya harga sekarang saiz yang sama. Dan dulu kita beli RM12, sekarang RM6,000. RM6,000.
Saya sentiasa mahukan pentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan golongan seperti petani dan nelayan. Kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki. Bantuan kita bagi kepada semua tanpa mengira fahaman politik demi untuk membela nasib dan meringankan beban yang ditanggung oleh petani-petani. Memang kita ada bekerjasama dengan pihak perikanan, terutamanya perikanan Negeri Perak lah, yang sentiasa membantu kita memberi nasihat tentang permasalahan ikan, pemasaran, kualiti di segi permasalahan penyakit ikan. Masa mula-mula melibatkan diri dalam perniagaan ini, ada bantuan tak? Oh, Agrobank. Agrobank. Kita ada pernah pinjam dengan Agrobank. Jadi pada masa tu Cik Mat bermula dengan berapa kolam? Oh, 25 kolam. 2,5 ekar kawasan. So, saya korek 25 buah kolam lah. Itu jam kita masuk 15 ekor. Berapa jenis yang ada kesemuanya? Kita ada lebih kurang 5 jenis. 5 jenis? Apa tu Cik Mat? Ya, kita ada Malaysia Gold, kita ada Malaysia merah, Gold, kita ada high back, kita ada 1,5 merah, 1,5 merah, super merah kan? kita ada green, kita ada silver. So daripada 5 jenis ikan tu apa yang paling mahal sekali? Yang mana paling mahal? Oh, Malaysian Gold. Asal ikan arowana ni, yang Malaysian Golden ni memang tak ada di tempat lain di dunia, kecuali Bukit Merah saja. Bukit Merah? Ya. Tahu ikan arowana ni makan 2 kali dalam sehari. Pertama kali pada waktu pagi, iaitu mereka akan diberikan udang yang segar ditangkap daripada laut, dan pada waktu petang mereka akan diberikan katak yang hidup, dan pada setiap bulan pula mereka akan diberikan lipan. Dan lipan ini bukan lipan sebarangan, bukan lokal tapi yang telah diimport dari Indonesia. Dengar kata Danny masuk kolam bersama pekerja Encik Mat Don untuk mengeluarkan telur-telur ikan dari mulut ikan jantan arowana. Mari kita lihat. Sekarang ni apa yang berlaku di belakang saya ni adalah di mana para-para pekerja yang diketuai oleh Cik Syam. Mereka akan bersama dengan pelabur-pelabur untuk memeriksa ikan arowana jantan tu, di mana mereka nak menyelamatkan dan mengambil telur ataupun anak ikan tu untuk pergi ke tempat yang selamat. Arowana betina akan bertelur, sebab itu arowana jantan akan menyimpan telur-telur itu sehinggalah menetas. Kalau nak tahu macam mana mereka melakukan, bukan mereka, saya sendiri akan turun sekali dengan mereka. Jom, ikut saya. Oh, jatuh. Setiap kolam-kolam ikan arowana di sini mempunyai pemiliknya. Bukit Merah Aquaculture sebagai pengusaha menyediakan kolam-kolam ini untuk menempatkan sehingga 20 ekor ikan arowana yang matang. Ikan-ikan ini yang dipunyai pelabur-pelabur dijaga dan diselia oleh pihak Bukit Merah Aquaculture. Setelah mendapat hasil, setiap keuntungan akan dibahagi 2 antara pelabur dan pengusaha. Saya tahu saya masa saya kecil-kecil main ikan arowana ni ada juga. Bapak tu tangkap dekat Sungai Bernam. Tapi kami makan je lah kan. Panggang. Memang kalau orang dengar cakap orang, memang orang tak nak. Kalau orang datang ke sini tengok feri, memang tak patut lah nak menyabut. Daripada kawan-kawan yang mana dah dapat kan. So kita dapat tengok lah macam mana dia orang dapat dalam 2 bulan tu dia orang dapat 5-6 ribu kan. Siapa nak bagi 5-6 ribu. Gaji kita tak sampai macam tu. Dah dekat 3 tahun juga lah. Dia segi peramatang. Tapi Alhamdulillah masa tarik mula-mula tu dia dah berhasil. Padahal dia kurang matang lagi. Sampailah hari ni, Alhamdulillah dia tak pernah tak bagi lagi hasil. Saya berlambatnya, dulu lebih kurang ada 40-50 ekor ada. So terlampau banyak, tak tahu bikin apa. So yang mana-mana lebihnya itu saya bawa sini lah untuk invest dan bagi dia breeding. So bagi saya sebagai hobi, berapa pair pun tak apa, jangan kosong saja. 1 pair pun dah happy kan. Itu lagi 2 minggu boleh jual. Hobi dari hobi boleh dapat
bagaimana. Macam hari ini dia suka saja ada 60 ekor. Saya dapat satu kali yang lebih 100 ekor pun ada. Itu yang happy lah, itu syok kan. Dalam masa yang sama lah kita cakap lah. Dia ni hobi yang menguntungkan tau. Ikan ni pula sekarang ni hampir pupus. Sekarang pun Jabatan Perikanan pun dia ada buat satu ni, mana-mana ladang di Tasik Bukit Merah ni keluarkan benih yang original punya Malaysia Golden, dan kita taruh balik dalam Tasik Bukit Merah untuk bakar yang akan datang lah. Langkah-langkah ini diharap dapat menambahkan semula populasi ikan arowana di Tasik ini. Saya memang menyimpan ikan di rumah. Daripada masa saya zaman kanak-kanak lagi, saya memang berminat lah ke tengok ikan dalam akuarium. Saya berlabur dalam ikan arowana ni lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Saya yakin ianya akan mendatangkan untungan yang tinggi lah. Itu sebab saya berani melabur ratusan ribu ringgit untuk perkara ni. Saya nampak pengusaha-pengusaha kolam itu sendiri memang bersungguh-sungguh. Jadi Kementerian Pertanian juga ada menyediakan kemudahan. Jadi ianya bukan satu perkara yang mustahil lah. Ini adalah satu sistem pawah yang mendatangkan hasil dan sungguh meyakinkan. Itu apa Lita? Jangan bang lagi bang. Bang tunjuk kamera tu bang. Khidmat ni bangkit daripada kesusahan juga. Bermula daripada menjual ikan-ikan hiasan yang bukan arowana lah. Tetapi kemungkinan bukan rezeki Cik Mat lagi masa tu untuk benda-benda yang dia buat tu lah. Jadi apabila bermula dengan penternakan arowana ni, kita nampak ada satu benda yang boleh memberi hasil yang boleh kita harapkan lah untuk jangka masa panjang. Masa tu saya dipahamkan lah oleh pihak pengurusan masa saya tak kerja ni lagi, yang bekerja 2 tahun tanpa gaji. Bekerja atas dasar nak cari macam mana anak ikan ni kita boleh besarkan daripada telur. Tapi mati. Hari lama-kelamaan dengan bantuan mungkin nasihat daripada perikanan apa semua, benda tu berjaya. Pengusaha sini oleh kerana dia orang sudah labur berjuta-juta ringgit, dia pun sudah datang ke perikanan. Jadi perikanan pun kita ada satu bahagian biosecurity, di mana setiap pengusaha bercadang untuk bekerjasama dengan perikanan untuk adakan satu makmal. Makmal ni memang kos dia tinggi. Jadi kerajaan, Jabatan Perikanan akan bagi expertise di mana premis telah pun dikenal pasti, jabatan akan bagi sedikit peruntukan untuk memberi peralatan. Lepas tu makmal tu akan dikendali oleh Persatuan Arowana. Sekarang ni saya berada di tempat penetasan, pembiakan dan penjagaan rapi anak-anak ikan arowana. Okey, bersama dengan saya pada hari ini iaitu Cik Azrul. Di mana Cik Azrul ni adalah digelar bapa angkat daripada anak ikan arowana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sebenarnya tugasan Cik Azrul dan apa tempat ini sebenarnya? Di dalam tempat ni kita menjalankan proses penetasan anak ikan. Proses yang pertama akan masukkan anak ikan yang ada telur lagi ke dalam balang. Dia akan proses tu makan masa 60 hari lah daripada telur baru. Lepas habis proses 60 hari tu, kita masuk fasa kedua, itu bila hingga saiz 4 inci baru kita masuk ke tank yang besar. Masuk kepada tank yang besar lah. Dan saya difahamkan juga setelah ikan ni mencapai umur 2 tahun, dia dijadikan induk. Lepas tu dia akan dibawa semula kepada kolam. Tapi masa tu sudah ada pemilik-pemilik yang akan membeli lah. Macam sekarang ni pun, macam ikan ni pun sudah ada pemilik dia. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali lagi menemui anda selepas ini. Bilakah proses untuk masukkan chip dalam badan ikan tu? Paling sesuai kalau anak ni 5 inci 5 inci? 5 inci dia dah boleh tahan sakit. Proses tu dibuat di mana? Proses tu dibuat di sini juga. So maksudnya chip tu kita nak menentukan siapa pelabur-pelabur dia dan kita boleh tahu umur ikan tu. Kita boleh detect ikan tu berapa umur dia lah. Ya. Chip tu ibarat macam IC dia lah. Hingga dia besar pun dia tetap ada nombor yang sama. Ikan arowana ini, terutamanya spesies Malaysian Gold, boleh mencapai harga setinggi RM20,000 seekor.
Arowana Malaysian Gold yang berasal dari Tasik Bukit Merah ini dipercayai boleh hidup sehingga 50 tahun dan membesar sehingga sekitar 1 meter panjang. Encik Mat Don mula mengeksport ikan arowana ini sejak tahun 2000 lagi ke negara-negara seperti Jepun, Taiwan dan China. Dengan adanya permintaan yang besar, terutamanya dari negara China, ikan arowana sentiasa menjadi buruan penggemar-penggemar ikan ornamental. Disebabkan permintaan yang tinggi dan harga ikan ini mencecah hingga puluhan ribu ringgit seekor, ikan arowana bukan lagi hanya menjadi perniagaan ikan hiasan biasa, malah telah menjadi satu pelaburan besar yang menjangkau berbilion ringgit. Setakat ni memang kalau kita tengok graf dia daripada dulu sampai sekarang, memang tak cukup. Permintaan dia begitu tinggi. Sebab yang dia boleh jadi begitu, ikan ni kalau nak biak, dia tak boleh dalam tangki semen. Dia tak yang boleh jadi orang tanah. Orang sebagai minat nak belah. Jadi ikan ni dia pengeluaran dia pun terhad. Kalau kita tengok rata-rata pelaburan dalam industri ikan hiasan terutama ikan arowana ni di Bukit Merah saja pelaburan ini melebihi 1 bilion ringgit. Dan kita perlu mewujudkan satu pasaran barulah. Oleh itu jabatan kita cuba tengok pasaran di Timur Tengah lah. Terutama di sebelah Dubai dan juga di sebelah Arab Saudi lah. Kita kata kita dapati ini merupakan satu kawasan pemasaran yang baru untuk ikan hiasan. Program e-kasih ni baru diperkenalkanlah. Jadi kerajaan pun melalui Jabatan Perikanan cuba nak perkenalkan sistem e-kasih ni bagi membantu miskin lah. Ini lebih merupakan kerja-kerja kebajikan lah kan. So setakat ni ada 60 orang yang menyertai program e-kasih lah. Fund tu daripada kementerian. Dia akan beli ikan tu dan letak tempat kita. Kita akan pilih PPRT ni masuk. So jadi setiap kolam adalah beberapa orang dengan PPRT. Saya rasa 20 orang kot satu kolam. Individu memang dapat pulangan yang baik. Individu lah. Jadi apa Jabatan Perikanan buat dengan kerajaan selain dari pelabur mendapat untungan, jadi biar orang tempatan pun merasai manfaat dari projek ini. Kerajaan melalui Jabatan Perikanan telah keluarkan peruntukan lebih kurang 900,000 di mana kita cari satu pengusaha, kita bagi tender. Biasa bila ada pelabur, walaupun dia labur 200,000, 300,000, pulangan dia akan mai bila ikan itu menetas. Bila menetas, jual baru ada duit. Tapi dalam skim ini, kita ada satu formula di mana kita jabatan letakkan syarat, walaupun ikan itu belum menetas lagi, dia kena keluar dividen kepada peserta. Jadi saya ingin beritahu di sini ialah, di seluruh negeri Perak, daerah Krian berjaya mengeluarkan miskin tegak. Kalau kita tengok, kalau bawah rancangan 10/10, ikan hiasan telah pun dikenal salah satu sumber pertumbuhan baru dan telah pun diletakkan sebagai program transformasi ekonomi. Dan kita tengok bila adanya industri ini, dan industri yang sekelilingnya akan bangun secara automatik. Dan juga peluang-peluang pekerjaan akan wujud dengan sendirinya di kawasan ini. Dan ini bagi impak yang agak positif pada negara lah. Bukit Merah Aquaculture telah berjaya membuktikan bahawa pertanian bukan hanya sekadar satu perniagaan, malah ianya adalah satu perniagaan yang menguntungkan. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Sampai kami ke akhir rancangan dan terima kasih kepada Encik Mat Don dan seluruh keluarga Bukit Merah Aquaculture kerana meluangkan masa dan memberi layanan yang sungguh baik sekali kepada kami. Kami dibawa melihat ke seluruh kawasan dan yang lebih penting lagi, kami dapat menambahkan ilmu. Kini kita sampai ke segmen kuis. Hadiah utama yang menanti pemenang, sebuah TV plasma berskrin rata 42 inci jenama Panasonic, sebuah iPad dan telefon bimbit Nokia X6 tajahan Agrobank dan Pharma.
Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan paling pantas sampai kepada kami selepas rancangan ini. Apakah nama pameran perikanan dalam rancangan ini? Dari manakah asal ikan arowana Malaysian Gold? Namakan sejenis ikan ornamental hiasan yang turut dipamerkan di Aquafair Malaysia ketiga 2010 di KLCC Kuala Lumpur. Untuk menyertai, type MOA jarak quiz. Jarak diikuti dengan jawapan anda. SMS ke 15888. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi.